Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwaratal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di permulaan pertemuan kita, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, akan mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di dalam majlis ilmu ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Ya Allah Subhanahu wa taala utuskan ke dunia ini tuan-tuan sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun sebelum kita meneruskan kuliah kita, saya ingin berpesan kepada yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, yang berada di mana-mana, tak kira di rumah ke, di kedai ke, di meja burger ke, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hak baru turun kereta ke, tuan-tuan yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, tunai olehmu akan solat. Kerana masa maghrib ni, waktu maghrib ni singkat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan diri, kemudian berwudu, serta tunai olehmu akan solat maghrib. Sekiranya ada kelapangan dan kesempatan masa, marilah sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mengulang kaji kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Kitab halal dan haram, perkara yang halal dan perkara yang haram di dalam syariat Islam. Satu kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf Qardawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada apa yang dikaji oleh Syekh Yusuf Qardawi serta pendapat-pendapat daripada imam-imam mazhab ataupun ulama mazhab yang lain, kemudian tuan-tuan dia jelaskan kepada kita secara terperinci. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita duduk dalam bab makan. Bab makan ni bagi orang kita, tuan-tuan, dia cukup ambil hirau, dia cukup peduli, tuan-tuan. Bab makan ni dia cukup peduli kalau hak di rumah dia. Kalau hak di luar, selalunya dia tak berapa peduli sangat. Hak di luar ni lagu mana, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia pergi kedai dia tak kira lah, dia cuma order saja.
kan, dia cuma order saja. Kemudian bila orang angkat mai kat dia, hak tu kira halal lah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau hak di rumah kan, kalau dia beli mi, dia perhati mi ni siapa buat, sebab nak balik goreng di rumah. Kuitiau ni siapa buat, sebab kita nak balik goreng di rumah. Kalau kita pergi makan cak kuitiau, kita ada tanya dia tak, orang hak duk goreng kuitiau tu, kita tanya hampa ambil mi kat siapa? Tak ada, jarang kita tanya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian telur basuh ke tak? Bukan telur toki, telur ayam hak dia guna tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, kecuali dia tulis telur dibasuh kan, telur dibasuh, dia tulis, dia buat ke dia tak buat, itu dia tanggung, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang zahir, apa yang nyata, kita hukum pakai yang zahir itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau di rumah kita cukup peduli dengan makan minum kita untuk keluarga kita. Kadang-kadang kita nak beli bawa balik ke rumah tu, kita pi Maidin ke, nah tuan-tuan kita pi Sunshine ke, kita nak beli tu, ambil tu, perhati baca sehabis-habis ingredient dia. Takut tuan-tuan yang kita makan tu benda yang bercampur dengan benda yang tidak halal. Kita takut kita takut, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apalagi benda-benda yang diimport daripada luar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tuan-tuan, dalam kitab ni Syekh Yusuf Qaradawi dia secara terperinci menjelaskan tentang bagaimana makanan itu halal dan bagaimana makanan itu haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk pada pengharaman darah yang mengalir, haramnya darah yang mengalir. Muka surat 68 sampai tang tu kan, darah yang mengalir. Darah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, secara umumnya kita faham darah ni dia termasuk dalam najis, dia tergolong dalam najis, yang terkena, kalau kena pakaian kita, kena badan kita, najis yang terkena pada badan dan pakaian daripada darah ini menyebabkan ibadat kita tidak sah, kerana dia adalah najis mutawasitah yang perlu kita basuh, alirkan dengan air sampailah hilang bau, warna dan rasa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita makan binatang yang mana kita jumpa, tak kira lah binatang tu kita tangkap ataupun kita beli, nama kata binatang, tentu dalam tubuh badan dia ada darah yang mengalir. Tentu ada darah yang mengalir dalam tubuh badan dia. Maka oleh kerana itu Islam mewajibkan siapa yang nak makan binatang darat, hendaklah dia menyembelih terlebih dahulu binatang tersebut sampailah binatang itu mati, barulah kita boleh makan daging dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab tu bila nak sembelih ni, syarat sembelih bila kita sembelih menggunakan pisau, kita sembelih menggunakan pisau. Alat sembelih selain daripada tulang dan kuku, tulang tak boleh kita guna sebagai alat sembelih, jadikan sebagai alat sembelih tak boleh, kuku pun tak boleh, rambut pun tak boleh, benang pun tak boleh. Benda alat yang tajam yang pada adat kita ataupun ghalibnya, benda itu adalah satu alat yang tajam yang boleh melukakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian orang yang sembelih ni mestilah orang Islam atau ahli kitab, Islam atau ahlul kitab. Kemudian binatang yang kita sembelih tu, yang pertama halal dimakan, kemudian yang kedua putih urat, dua urat yang nama dia urat merah dan urat halqum. Urat merah dan urat halqum, saluran pernafasan dia, tuan-tuan, dan satu saluran makanan dia. Saluran makanan dan saluran pernafasan dan
Nama dia urat tu tuan-tuan, urat darah yang mengalir. Bila kita kena tentu waktu kita sembelih dia akan keluar darah. Dia keluar darah tuan-tuan. Bila kita pergi beli ayam di supermarket ataupun kita pergi beli ayam di market, tuan-tuan, tolong perhati sat tengok cara sembelihan tu sempurna ataupun tidak. Sebab apa? Memang terjadi, memang ada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sembelihan yang tidak sempurna. Mungkin binatang tu mati sebelum disembelih. Sebab apa? Sebab kena sikit saja urat tu, sampai urat tu tak putih. Ada satu je putih urat halkum dia saja, satu lagi urat dia tak putih. Ada berlaku di satu pasar tani, kita tak mau sebut di mana tuan-tuan. Bila saya kuliah ni tuan-tuan, ya, habang dekat surau tu, kebetulan duduk minggu tu ada pekan hari, depa pun pergi tengok. Ya, depa pergi tengok sungguh depa kata ada satu gerai ni. Ya, ayam dia depa sembelih putih satu urat ya. Urat halkum ya. Dia sembelih belah tepi. Kena satu tuan-tuan, satu lagi tak kena. Kemudian kawan ni pula dia jenis bila tengok lagu tu dia tak boleh nak diam, dia tegak. Dia kata, "Abang, ayam ni tak boleh makan ni. Sembelih tak sah ni, tak putih satu lagi urat." Kawan tu kata, "Betul ke?" Dia pun tak tahu, hak jual tu pun tak tahu. Bukan tak tahu, dia pun buat tak tahu kot, kan? Kemudian dia ambil bubuh di bawah. Kawan tu kata, "Tak apa, dia ni hari ni dia dengar cakap aku." Tuan-tuan, dia berjalan pi. Kemudian dia patah balik, dia tengok kawan tu ambil pisau, sembelih kali lagi. Tu, ayam hak tadi tu dia duk sembelih kali lagi, dia jual. Allahu akbar. Tuan-tuan, ni kita niaga lagu tu tuan-tuan. Kita nak niaga, nak bagi orang makan. Yang orang nak beli kat kita tu bukan dia orang acung ke, ya, jenis akau ke, jenis maniam ke. Yang nak beli kat kita tu hak sama agama dengan kita, dia nak makan benda yang halal tuan-tuan. Tiba-tiba kita buat penipuan macam tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tanggunglah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila darah tu keluar, darah tu adalah darah yang mengalir. Kita tengok. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Berkata pengarang kitab ini, siapa pengarang kitab ni? Syekh Yusuf Qaradawi. Kitab dia nama apa? Al-halalu wal haramu fil Islam. Itu dia. Dalam kitab ni dia kata perkara kedua yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Yang pertama hari itu apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Yang pertama diharamkan bangkai kita dah ulang kaji habis dah. Yang kedua, dalam ayat tadi diharamkan kepada kita darah ni yang macam mana yang diharamkan? Ialah darah yang mengalir, iaitu yang cair. Darah yang mengalir iaitu darah yang cair, ya, disebut sebagai dam masfuhan, darah yang mengalir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang limpa, maka dijawabnya, makanlah dia. Lalu mereka mengatakan, bukankah itu darah? Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lagi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas kamu memakan darah yang cair dan mengalir. Tuan-tuan, terkeluar daripada kategori yang haram kita makan ialah perkakah dalam hati, limpa, kan? Limpa ni dia adalah tempat orang kata berkumpulnya darah, ya, berkumpulnya darah. Jadi bila sahabat nak makan, mereka tanya seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka tanya Ibnu Abbas, ya, boleh tak nak makan limpa? Dia kata makanlah. Kemudian mereka tanya lagi, bukankah tu darah? Kemudian dia kata,
sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu makan darah yang cair dan mengalir. Yang tak boleh makan darah hak keluar daripada urat yang kita sembelih tadi. Tuan-tuan lah, tak boleh makan darah yang tu. Bila keluar kita tadah dia. Hak yang tu kan. Tadah dia, kemudian kita bekukan dia. Kita bekukan dia. Bila beku dia jadi macam hati tu, kan? Darah beku, kan? Dia jadi macam hati. Kita tuang, kita potong, kita goreng, masak kicap ke? Goreng kunyit ke? Boleh makan ke tak boleh makan? Dia tak mengalir dah. Tetap tak boleh makan. Sebab apa? Dia keluar tadi dia mengalir. Hak ini hati tadi, limpa tadi, dia duduk dalam. Memang dia duduk beku siap-siap dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, boleh faham dah? Sampai takat tu boleh faham? Alhamdulillah. Faktor pengharaman darah yang mengalir ialah kerana ia seolah-olah benda yang kotor dan dipandang hina oleh masyarakat, di mana tabiat mereka yang sukakan sesuatu yang bersih. Selain itu, ianya dikuatiri akan mendatangkan bahaya kepada manusia. Ni hikmah dia. Pasal apa kita tak boleh makan darah yang mengalir, yang keluar daripada binatang selepas dia luka ataupun kita sembelih? Sebab dia adalah benda yang kotor. Nah, bila benda yang kotor kita pandang hina. Ada benda yang kotor kita pandang tak hina pada dia. Tik, siapa yang tak pandang hina pada tik? Semua orang pandang hina pada tik. Ya? Kecuali kuih tik itik hak tu orang makan lah. Hak tu lain, tuan-tuan nah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya? Yang ni darah, ya, kita letak dia sebagai najis mutawassitah. Darah muntah, ya, yang keluar daripada dua saluran, sama ada saluran najis bahagian hadapan ataupun bahagian belakang. Yang ni adalah najis. Maka najis ini adalah benda yang kotor yang perlu kita cuci, tak boleh kita makan. Ya. Selain itu, ianya juga dikuatiri akan mendatangkan bahaya kepada manusia. Sama seperti bangkai. Takut apa? Kita makan darah tadi, takut mendatangkan bahaya. Sebab itu disyariatkan sembelih supaya penyakit-penyakit yang ada dalam badan binatang tadi dia keluar semua. Bila dia keluar semua, keluar dengan apa? Dengan darah tadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila dia keluar tu, kita pula pergi ambil makan. Takut datang bahaya pada kita balik. Nah, pernah berlaku pada zaman jahiliah. Ada seorang yang terasa lapar lalu segera mencari sesuatu yang tajam seperti tulang dan seumpamanya, lalu ditusukkan pada untanya atau binatangnya, lalu diambil darah yang keluar dari binatang itu dan diminumnya. Dalam hal ini penyair Al-Amashi telah mengungkapkan bait syairnya, wa iyyaka wala mayyitati la taqrabannaha wala ta'khuzanna azman hadidan fatafsida. Awaslah pada bangkai-bangkai itu, jangan kamu mendekatinya, jangan pula diambil tulang yang tajam lalu ditusuknya, lantaran pada tusukan itu akan berlaku penganiayaan terhadap binatang serta melemahkannya. Maka Allah telah mengharamkan darah yang mengalir daripada perbuatan itu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, huraian daripada Syekh Al-Maraghi, dia berkata, hikmah diharamkan minum darah kerana ianya membahayakan dan menimbulkan kekotoran. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Maraghi dia kata apa? Hikmah diharamkan minum darah yang keluar daripada binatang itu sebab yang pertama, dia menimbulkan kekotoran dan juga membahayakan. Sementara bahayanya pula iaitu ia sukar untuk dicerna oleh usus-usus besar dan seringkali menimbulkan beberapa gangguan yang boleh merosakkan tubuh kerana pengaruh daripada bakteria secara alamiah muncul daripada darah sebagaimana terdapat dalam kotoran manusia. Lalu ianya berada dalam perut dan bercampur dengan bahan-bahan baru daripada darah. Kadang-kadang dalam usus besar juga terdapat beberapa jenis bakteria yang jumlahnya lebih banyak daripada yang terdapat dalam daging. Kerana itulah doktor sepakat memastikan
susu yang ingin diminum dimasak terlebih dahulu sehingga mendidih untuk membunuh bakteria penyakit besar yang mungkin terdapat di dalamnya. Yang tu susu pun doktor suruh kita masak dulu sebelum kita minum. Ini kan pula tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda kotor yakni darah yang keluar daripada binatang tadi, tentulah ia banyak mendatangkan bahaya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita perlu ambil perhatian. Macam mana kadang-kadang kita pergi supermarket, kita beli chicken wing saja, hak jual chicken wing tu saja tuan-tuan. Nah, kadang-kadang kita pergi beli hak drumstick, hak paha saja. Kita tak tahu. Nah, kita tak tahu macam mana cara penyembelihan. Sebab dulu ada kes ayam yang dibawa daripada luar dalam satu kontainer sejuk beku tu tuan-tuan. Dia bercampur di antara daging babi dan daging ayam. Dia bercampur dalam satu kontainer sejuk beku. Dan telah dirampas oleh pihak custom. Hak tu hak dapat rampas, hak terlepas banyak mana tuan-tuan kita tak tahu. Dan kita sangat meragui binatang ataupun ayam yang mereka jual di pasaran yang asing. Dia punya sayap saja, paha saja. Sebab kita tak tahu mai daripada mana. Dia lungguk kemudian dia pasang speaker, kan? Mari murah-murah, kan? 1 kilo 5 ringgit saja. Mari murah-murah. Sama tak? Lebih kurang lah tuan-tuan. Bukan suara saya tu suara Bangla, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mereka jual lagu tu, dan kita pernah dapat dalam email gambar bagaimana binatang yang mati. Binatang yang mati, apa dia? Ayam yang mati. Ayam daging ni dia cepat mati. Dia cepat mati. Dia terkejut bewak pun boleh mati. Terkejut bewak macam mana? Bewak lalu bawah kandang dia terkejut bewak lalu tu, tuan-tuan, dia boleh mati. Ni yang kata ayam daging ni. Tambahlah ni ayam daging dia belah pakai aircon. Kan? Kalau karen terhenti tuan-tuan, dia boleh mati sekandang agak-agak berapa ekor. Kan macam kita belah 4-5 ekor, depa belah 4-5 ribu tuan-tuan. 4-5 ribu. Hal 4-5 ribu ni agak-agak tuan-tuan, kalau mati sekandang, dia rugi tak kalau dia buang? Dia rugi tuan-tuan, kan? Dia rugi. Habis nak buat lagu mana? Kalau dia potong-potong, asingkan antara sayap dengan paha, ada orang nak tahu? Ada orang nak tahu? Tak ada siapa tahu, betul tak tuan-tuan? Email dia tunjuk hak yang ni daripada China. Dari negeri China. Depa sana pagi-pagi ayam hak mana mampuih, ada seorang dia naik motor, dia himpun ayam-ayam hak mampuih ni daripada pembela ayam, penternak ayam, dia ambil. Kemudian dia kumpulkan satu tempat. Bila kumpulkan satu tempat, depa buang bulu dia. Bila buang bulu dia, depa pasing macam mana? Paha asing, sayap asing. Paha asing, ayam asing, sayap asing. Sembelih ke tak? Dah mampu nak sembelih apa lagi tuan-tuan? Mai kat kita tahu, kita tak tahu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habis tu ayam murah hak ni kita serayah, kan? Ayam hak murah hak tu yang kita serayah. Macam mana pun saya pernah tanya pada yang bertanggungjawab, Ustaz Faizal bahagian halal JAKIM di Komtah, tuan-tuan, Ustaz Faizal, tanya dia berkaitan dengan daging import yang dibawa masuk ke dalam negara kita. Macam mana Ustaz? Dia kata setiap daging import yang dibawa masuk ke Malaysia ini adalah daripada yang halal. Yang tak halal memang tak dibenarkan. Kecuali dia kata daging itu diseluduk. Kecuali daging yang diseluduk, yang tak masuk melalui saluran yang betul. Daging yang diseluduk, hak yang ni kita tak pasti halal ataupun tidak. Tapi kalau masuk dengan cara yang betul, yang itu telah diluluskan ataupun
telah mendapat pengesahan halal daripada pihak JAKIM, barulah daging itu boleh dibawa masuk ke Malaysia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hak seluduk macam mana? Hak saya sebut tadi ya. Kan? Dia bawa masuk daging babi masuk ke negara kita dalam satu kontena, dan dalam satu kontena ada apa? Ada ayam sekerat, babi sekerat. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita takut sebab apa tuan-tuan? Sebab dia memberi kesan kepada darah daging kita. Sebab tu kita rasa pelik kan. Pi makan, beli ayam makan esok subuh tak mungkin. Pasal apa? Tu makan ayam hak tak sembelih. Kita tak tahu tuan-tuan kita tak tahu macam mana ni ustaz. Kalau kita tak tahu, masalah tak tahu ni tak apa. Ya, masalah tak tahu tak apa, kita beli, kita makan. Kita tak tahu kata ayam tu tak disembelih. Yang tu tak ada masalah. Yang masalahnya kita tak, kita pergi terpa beli juga. Tu masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu bab darah yang mengalir. Kemudian pengharaman yang ketiga dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu, yang ketiganya adalah walahmul khinzir, daging babi. Daging babi. Di dalam ensiklopedia Amerika menyebutkan bahawa setiap 100 liter daging babi mengandungi 50,000 liter lemak, atau 50% daripada jumlah daging babi. Bandingkan dengan kadar lemak dalam daging kambing yang hanya berkisar angka 17% sahaja. Sementara kadar lemak dalam daging lembu tidak lebih daripada 5%. Perbandingan kandungan kolesterol yang tersimpan dalam daging babi, kambing dan lembu secara berterutan ialah 9, 7 dan 6. Itu dia. Dengan perhitungan sederhana kita dapat melihat bahawa kadar kolesterol dalam daging babi 10 kali ganda lebih banyak yang tersimpan dalam daging lembu. Data ini merupakan tanda bahaya kerana kandungan lemak dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah manusia. Yang tu kolesterol saja, dia tak kira yang lain lagi. Hak tu baru kolesterol yang tersebut dalam ensiklopedia Amerika. Tuan-tuan Amerika pun dia buat kajian tentang babi, dia pun tak tanya nak makan babi. Dia pun tak tanya makan babi. Tuan-tuan, waktu saya duduk di Sarawak dulu kan, di tempat pendalaman, saya tak mau sebutlah di mana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di pendalaman, di situ Kristian lebih ramai, lebih banyak daripada orang Islam. Walau bagaimanapun kita mengajak pendidikan Islam dan moral. Untuk orang bukan Islam kita mengajak moral, untuk orang Islam kita mengajak pendidikan Islam. Dan di sana tuan-tuan, bila orang sebut kat saya, dulu saya tak berapa nak percaya sangat, betul ke padri ni dia kalau dia nak makan, dia makan kedai orang Islam. Sebab apa? Sebab kedai orang Islam dia bersih, tak makan babi dan juga binatang yang dimasak, sama ada lembu ataupun ayam disembelih. Betul tuan-tuan? Betul. Seorang padri ni dia daripada Singapura. Dia bertugas di sana di satu gereja. Di satu gereja. Bila kita duduk di sana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebetulan pula depa lantik kita sebagai wadin masa tu. Kan? Dan sekolah tu pula kebanyakan dia majoriti orang Kristian dan juga orang pagan yang tak ada agama. Dan minoriti orang Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita pergi sana, kan, kita rapat dengan budak. Dan alhamdulillah budak-budak ni dia bila tengok Islam ni dia rasa tertarik dengan Islam. Sampai kan ada seorang budak ni, kan, seorang budak ni dia orang kata nakal. Dia nakal sampai saat dia nak kena buang sekolah. Dia nak kena buang sekolah. Esok tu dia nak kena balik sebab depa duduk jauh. Depa jenis orang ulu ni mai duduk di
di pekan ni nak sekolah kan, duduk di asrama. Lepas duduk di asrama, bila kena buang esok, esok nak balik, bukan dia boleh balik tu, bukan dia nak boleh berulang, punya jauh tempat dia. Lepas maghrib tu tuan-tuan, dia mai tunggu di pintu surau. Dia mai tunggu di pintu surau, dia nak jumpa dengan ustaz. Kemudian habis kita semayang depa mai habaq, ustaz ada kita buhlah nama Rio, kita buhlah nama Rio kan. Dia nak jumpa ustaz, pasal apa mana dia? Tu duk ada depan pintu surau. Dengan seluar pendek dia tunggu depan pintu. Bila kita keluar, kita tanya awaknya, pasal apa? Dia kata saja nak sembang, dia kata esok dia nak kena balik lah. Lepas tu tiba-tiba dia kata, ustaz, dia kata tahu tak pasal apa dia jahat? Saya kata yang perangai hang tak elok kan, hang duk kawan dengan orang-orang tak elok. Dia kata tak, dia kata ustaz, saya nak abang ustaz, kalau saya Islam saya tak jahat. Dia sendiri mengaku. Siapa dia ni? Orang Kristian ni mengaku. Orang Kristian ni mengaku. Dia kata apa? Saya kalau saya Islam, saya tak jahat. Macam mana ada lah ni nak kata jahat sikit-sikit lah. Tu dia mengaku. Dia mengaku tentang mana? Dia kata cuba ustaz banding. Dia kata, dia pula ajak kita. Tak apalah, kita dengar. Dia kata saya Kristian, saya buat jahat 6 hari. Hari yang ke-7 baru saya taubat, baru semayang sekali, dia kata. Tapi Islam, dia kata, bangkit tidur, tak ada nak buat jahat lagi, kena taubat dah, kena semayang dah. Lepas tu dia kata, Ustaz, buat kerja sikit, tengah hari kena taubat sekali lagi. Takut nak kerja hak kita buat lepas subuh tu ada benda-benda yang salah. Tu yang habaq ni budak Kristian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, depa nampak. Kemudian pula habis tu dia kata, tak ada nak malam petang, dia kata kena tobat lagi. Tak ada nak gelap, tobat lagi, dia kata. Sebelum tidur tobat lagi, dia kata. Sembahyang tobat lagi. Dia kata tobat tak jahat lah kan, tobat tak jahat. Ni dia kata saya 6 hari dia buat jahat, hari ke-7 tu baru nak taubat. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala dia buka pemahaman budak ni. Cuma tanya dia, awak hantar masuk Islam? Dia kata sebab mak dengan ayah saya tak bagi lagi. Mak dengan ayah saya tak bagi lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan dia bagi tahu, dia kata ustaz, kat kampung saya ni, dia kata ada satu tempat jual daging, dia kata kan. Dan orang kampung ni kan campur, ada Islam ada tak Islam. Dia pergi masuk dalam hutan, bawa keluar mai. Kadang-kadang dia bawa keluar babi, dia potong, dia jual atas tempat yang sama, atas meja yang sama, letak atas meja tu. Kemudian duk esok, dia kata orang Islam pula bawa balik mai apa rusak, depa sembelih kan. Kemudian dia letak atas meja yang sama. Tu lagu mana? Kata halal ke haram ni? Orang hak Kristian tu tanya halal ke haram. Orang Islam dia tak tanya pun halal ke haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang padri yang saya tengok tu, bila padri tu dia bagi tahu kata ramai dah, dia kata orang Kristian yang murtad. Orang Kristian murtad, dia kata Kristian murtad masuk Islam. Kan? Kalau orang Islam murtad, ada yang masuk Kristian, ada yang masuk Hindu kan. Ada yang nama Mina, tukar Minaci kan. Dan nama Azlina, tukar Lina kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita tak mau bincang bab tu, tapi kita nak bincang tentang bab makan ni tadi. Dia bagi tahu, dia kata ramai orang Kristian yang murtad. Kemudian dia rasa macam dengan kehadiran kita ni tuan-tuan satu ancaman bagi dia. Kebetulan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya juga duduk mengajak di masjid daerah di sana. Daerah kecil tu kita duduk mengajak, dan kita pergi ceramah di kampung-kampung.
Ceramah di kampung-kampung, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dhaif. Waktu tu tahun 2000 lebih. Tahun 2000 dah. Ya? Tahun 2000 dah. Kefahaman Islam masih sedikit. Ada seorang budak ni, dia bagi tahu, dia kata, "Ustaz, saya pergi rumah kawan saya yang bukan Islam, ya, dan tak ada agama, pagan. Depa masak goreng mi. Bila dia goreng mi, kan, kemudian dalam campuran mi tubuh daging babi. Saya tak makan babi tu, saya cuma makan mi. Lagu mana, Ustaz?" Lagu mana apa? Mana ada lagu, kan? Tak ada lagu. Haram lah. "Oh, haram ke, Ustaz?" "Tak, saya tak makan hak babi tu, saya tak makan. Saya cuma makan mi saja." Aduh, kata lagu mana kat dia, kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bagi tahu, kata apa, ramai yang dah murtad, kan. Kebetulan hari tu saya pergi makan, dan naik tempat makan tu, tengok-tengok dia memang ada. Memang padri ni dia makan kedai makan orang Islam, sedangkan kedai makan orang bukan Islam banyak. Dia pergi makan kedai makan orang Islam. Sebab apa? Sebab dia nak makan satu benda yang bersih, benda yang disembelih dan jauh daripada babi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada dalam apa nama huraian nanti, ya, tentang apa nama daging babi ini, ya. Kenapa daging babi ini diharamkan? Yang tadi kita dengar bahawasanya dia ada lemak yang banyak, boleh mendatangkan penyakit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Perkara ketiga yang Allah Taala haramkan ialah daging babi. Ini adalah kerana tabiat yang sihat akan memandangnya kotor dan tidak akan menyukainya. Sebab babi ini makanan yang sangat disukainya ialah daripada benda-benda yang kotor. Nah, sudah tersebar luas bahawa meskipun babi dipelihara di kandang yang bersih, namun pada saat dilepas ke tempat pengembalaan, babi ini akan kembali kepada sifat asalnya. Ia akan makan bangkai dan kotoran yang ditemui sepanjang perjalanan, sampai tik dia sendiri pun dia makan. Dan juga dia ni jijik dan juga najis, ya. Muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang bersidang pada 12 Julai tahun 1999 memutuskan berkenaan dengan kaedah bioteknologi dalam makanan dan minuman, iaitu barangan makanan dan minuman yang diproses melalui kaedah bioteknologi DNA khinzir adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, penggunaan bioteknologi DNA khinzir dalam pemprosesan barangan makanan dan minuman belum lagi sampai ke tahap yang boleh dikatakan darurat kerana masih ada pilihan bahan yang lain. Dan yang ketiga, ijtihad ini adalah berpegang kepada kaedah usul, iaitu menolak kerosakan didahulukan daripada mendapat kemaslahatan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fatwa, ya, daripada Majlis Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada tahun 1999 berkaitan dengan bioteknologi, ya, menggunakan DNA khinzir adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya adalah haram. Bila ada DNA daripada khinzir, maka hukumnya adalah haram. Ni telah difatwakan tahun 1999. Hari itu terjadi, kita kata, kontradiksi dengan antara Jabatan Kesihatan, ya, dengan JAKIM dalam menentukan kehalalan sejenis coklat. Kita tak mau sebut apa coklat apa, sok kena tak pasal, ya, kan. Ya, bubuh dalam YouTube pula kena tak pasal, ya. Satu coklat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentang kehalalan dia. Sebab apa? Jabatan Kesihatan, ya, kita kata Kementerian Kesihatan, dia pergi ambil sampel daripada kedai, bukan daripada kilang. Dia pergi ambil daripada kedai, ya, kemudian dia cek. Kemudian JAKIM dia pergi cek di kilang. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita
pengguna, kita pergi beli di kilang kan, kita pergi beli di kedai? Nak tanya tu lah kan. Kita pergi beli di kilang kan, kita pergi beli di kedai? Bila kita nak cek, kita cek had di kedai lah kan. Kita pergi beli di kedai lah kan. Ada siapa-siapa kok nak makan pergi beli di kilang ke? Tak kan? Kita pergi beli di kedai. Bila kita pergi beli di kedai kan, jadi memang tugas Kementerian Kesihatan, dia pergi cek di kedai lah, pergi ambil sampel daripada kedai, kemudian cek-cek, kemudian ada, dia kata ada DNA khinzir. Bila ada DNA khinzir ni tuan-tuan, berdasarkan kepada ketetapan Fatwa Kebangsaan 12 Julai 1999, kaedah bioteknologi menggunakan DNA khinzir adalah bercanggah dengan syarak dan hukumnya adalah haram. Bila ada, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hak di kilang, hak yang tu urusan bila picek di kilang tak ada. Yang tu halal sebab tak ada. Kan? Kalau ada, tak kira lah dia duduk di mana pun. Kan? Tak kira lah dia duduk di mana pun. Sama ada dia duduk di kedai ke, dia duduk di kilang ke, kan? Dia duduk di rumah kita. Kita beli dalam Malaysia ke, kita beli di luar Malaysia ke, bila ada, nak habaq kata bila ada, maka kita tahu kata ada, hukumnya jadi haram. Hukumnya jadi haram. Sebab kita tahu kata ada, maka hukumnya jadi haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mai, dia jadi ragu-ragu kan. Dia mai ada nak boleh makan, tak boleh makan ni, jadi was-was. Jadi ragu-ragu. Jadi kita jadi serabut, jadi rosot kan. Berfikir ni, boleh makan ke tak boleh makan? Bila kita timbul ragu-ragu dalam diri kita, lebih baik kita elak. Lebih baik daripada kita makan, kita elak tak usah makan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak makan, hilang dah keraguan dalam diri kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menghilangkan keraguan, menghilangkan keraguan pada diri kita. Bila hilang ragu tu, yakin dah kita bahawa kita tak makan tu, kita yakin dah kita terhindar daripada benda-benda yang haram. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan ini tidak dapat dihilangkan dengan syak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak lagi hak boleh makan, banyak lagi kan. Makan hak lain tak ada masalah kan. Ilmu kedoktoran moden menetapkan bahawa memakan daging babi itu sangat berbahaya sekali di seluruh pelosok dunia, khususnya di daerah yang beriklim panas. Sebagaimana yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah bahawa sesiapa yang memakan daging babi itu menyebabkan lahirnya cacing kerawit yang sangat berbahaya dan ulat-ulat yang dapat membinasakan tubuhnya. Dan dalam YouTube kita tengok bagaimana depa buat eksperimen, ambil ayak Coca-Cola tuang pada tubuh daging babi tu, dia keluar cacing, tuan-tuan. Dia keluar cacing-cacing daripada daging babi tadi. Nampak tu baru bubuh ayak Coca-Cola, tak bubuh ayak lain lagi. Kan, tak bubuh asid, tak bubuh alat-alat ataupun daripada bahan-bahan chemical dari makmal lagi. Baru ayak Coca-Cola. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, justru dalam masa terdekat ini, ilmu moden ini akan mendedahkan banyak lagi rahsia pengharaman itu. Di antaranya pada tahun 2009 munculnya penyakit H1N1 yang berpunca daripada babi. Kan, heboh hari itu. H1N1 punca dia main daripada babi. Begitu juga yang berlaku sebelum ini, iaitu penyakit yang kita namakan daripada virus atau kuman JE, Japanese Encephalitis. Boy, ustaz malam ni jadi jumpa doktor kan. Kan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu penyakit dia main lagi daripada daripada binatang ni. Lebih banyak dari apa yang difirmankan oleh Allah SWT ketika ini, mensifatkan
ketika dia mensifatkan Rasulnya dalam firman yang bermaksud bahawa dia Nabi Muhammad telah mengharamkan ke atas mereka semua yang kotor. Ada setengah penyelidik berpendapat jika membiasakan diri selalu makan daging babi, nescaya akan menarik perasaan cemburu terhadap hal yang terlarang. Dr. Zakir Naik, bukan turun, naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, dalam 20 soalan paling lazim tentang Islam, dia berkata antara sebab pengharaman daging babi, bila orang tanya dah, di antara 20 soalan paling kerap orang tanya, di mana-mana dia buat dialog atau forum secara terbuka, paling banyak daripada 20 soalan paling banyak orang tanya pasal apa daging babi ni Islam haramkan. Pasal apa orang tanya ada. Dan jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepada kamu, hurrimat alaikumul maitatu bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir dan daging babi. Allah Ta'ala sebut terus lahmul khinzir, daging babi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kata apa? Dalam jawapan dia kata memakan daging babi akan menyebabkan tidak kurang daripada 70 pelbagai jenis penyakit yang akan dijangkiti. Di antaranya ialah helmintis. Betul ke tak betul tak tahu. Apa-apa betul sendiri. Kan? Iaitu cacing bulat, cacing peniti, cacing kerawit dan lain-lain jenis cacing. Hak tu jenis-jenis cacing. Satu, dalam daging babi tu banyak cacing. Macam-macam jenis cacing boleh hidup dalam daging babi. Yang kedua, antara yang berbahaya ialah Taenia solium, iaitu menurut istilah umum cacing pita, tersimpan dalam usus dan sangat panjang. Oviumnya iaitu telur memasuki aliran darah dan mampu mencapai ke semua organ tubuh. Jika ia memasuki otak boleh mengakibatkan hilang ingatan. Jika memasuki jantung boleh menyebabkan serangan jantung. Jika memasuki mata boleh menyebabkan buta. Jika memasuki hati akan menyebabkan kerosakan pada hati. Itu yang kedua. Di antara jawapan Dr. Zakir Naik tentang pasal apa Islam ni haramkan babi, dan secara nyata sebut dalam Al-Quran tentang haramnya daging babi. Dia kata apa? Jawapan dia yang kedua, bukan setakat banyak cacing, dia kata ada jenis cacing pita. Cacing pita ni yang payah sangat nak mati, dan dia boleh masuk dalam mana-mana organ yang ada dalam tubuh badan kita. Dia boleh masuk dalam mana-mana organ dalam tubuh badan kita. Dia boleh masuk dalam hati kita, dia boleh masuk pergi sampai ke mata, dia boleh naik sampai ke otak. Dan menyebabkan kalau naik ke otak hilang ingatan, kalau pergi ke hati jadi penyakit di hati, tuan-tuan. Kalau pergi ke mata boleh jadi buta. Kemudian yang ketiga dia kata apa? Helmintis adalah tricurasis. Tanggapan salah paling umum mengenai daging babi ialah jika ia dimasak dengan betul, ovum tersebut akan mati. Dalam satu projek penyelidikan yang dijalankan di Amerika, dia kata, bila orang kata apa tentang daging babi ni, kalau kita masak sampailah tahap kepanasan dia, satu kepanasan yang sangat tinggi, dia kata dalam daging babi tu benih-benih cacing akan mati. Dia kata apa? Dia kata jawapan ni dia kata salah. Sebab dalam satu projek penyelidikan yang dijalankan di Amerika agak jalan, didapati daripada 24 orang yang menghidap tricurasis, 22 orang daripadanya memasak daging babi tersebut dengan betul. Ini menunjukkan ovium yang terkandung di dalam daging babi tidak mati pada suhu masakan yang normal. Makna kata apa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Bila mereka makan dari pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit berpunca daripada babi ni, tuan-tuan, daripada 24 orang, 22 orang memang mereka masak daging babi ni, mereka kata pada tahap didih yang orang kata apa, sebagaimana yang disyorkan, sebagaimana yang dianjurkan, sebagaimana yang
disuruh untuk mereka masak daging babi ni. Daripada 24 orang, 22 memang masak, 2 orang lagi kot tak masak lagu kot. Tak masak lagu tu kot. Kan tak? Hak 22 orang ni memang masak betul. Tapi dia kata apa? Dia kata benih-benih cacing yang duduk dalam daging babi ni tak mati kalau kita masak dengan api yang memang ada, memang kita gunakan di rumah ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala sebut secara jelas, sebab Allah tak mau hamba dia atas dunia ni, tuan-tuan, ya, dengan sendirinya membinasakan diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan, lemparkan diri kamu dalam kebinasaan. Dan Allah Ta'ala tahu benda-benda yang binasa, Allah Ta'ala sebut secara jelas benda-benda yang binasa ni, ya, sama ada ianya benda yang berkaitan dengan fizikal, dengan perkara yang zahir macam daging mana yang kita makan, tuan-tuan, ataupun benda-benda yang kerohanian. Contohnya tentang perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Allah Ta'ala dah jelas dah dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, tuan-tuan, dalam kehidupan kita ini, ya, kalau kita nak selamat, kita ikut Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Selamat zahir, selamat batin. Ya, insya-Allah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Taala yang bagi pedoman. Tuhan yang bagi pedoman kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hal dosa pahala ni, ya, kalaulah ada doktor tu kafir, macam mana saya sebut hari tu, kan, doktor yang kafir, dia main bagi tahu kata ayak yang kita duk minum ni, ayak sejuk ni, dia kata kalau kita minum dalam masa 10 tahun boleh menyebabkan kita terkena kanser yang tak boleh nak kita selamatkan nyawa kita. Padahal ayak sejuk ni kita duk minum hari-hari. Bila kalau kata ada doktor, ada pakar yang bagi tahu, pakar tu siapa? Manusia ke Tuhan? Manusia. Dia bagi tahu kata ayak ni boleh mendatangkan kanser, kita tak makan tu. Sebab apa? Kita takut kita tersiksa apabila sampai masa dia, tersiksa dengan sakit kanser tadi. Begitu juga kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dia kata tentang siksa bagi orang yang melakukan dosa, Allah Ta'ala dah bagi tahu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah jelaskan. Ni bukan benda lagi, satu kajian lagi. Ni benda yang nyata, satu benda yang qat'i dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tak ikut. Malah orang berani lagi buat dosa-dosa yang Allah Ta'ala larang dalam Quran dan yang Nabi larang dalam sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang masih lagi duk buat. Nampak tak, tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi tahu lagi. Allah Ta'ala bagi tahu dah siapa yang buat dosa. Wa may ya'sillah, dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahum azabun muhin. Allah Ta'ala kata pada dalam Al-Quran, wa may ya'sillah wa rasulahu, sesiapa yang melakukan larangan Allah dan juga Rasulnya, yakni melakukan perkara-perkara maksiat, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batasan yang telah Allah Ta'ala tentukan, yudkhilhu nara, kelak dia akan dapat penyakit apa? Dia dicampakkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal selama-lamanya dalam neraka, walahum azabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan diri mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, kalau dalam hal perkara yang boleh mendatangkan bahaya pada zahir, macam daging babi tadi, macam darah tadi, tuan-tuan, dan macam bangkai yang Allah Ta'ala larang supaya apa? Zahir kita, badan manusia tidak terkena penyakit, apalagi perkara yang berkaitan dengan kerohanian.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Ya, sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap itu daripada diri saya sendiri. Kita tutup ataupun kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.